Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. Wahai Tuhan kami, jadilah kami semua orang-orang yang baik-baik. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa semua kami ini. Ampunilah dosa-dosa ibu bapa kami semua. Ampunilah dosa-dosa keluarga kami semua. Wahai Tuhan kami, jadilah kami orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada-Mu ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kita masih lagi membaca asal usul berlaku syirik dalam masyarakat manusia. Kita baca dah bagaimana Al-Quran Karim menceritakan kisah-kisah lama, sejarah-sejarah lama yang berkaitan dengan bermulanya berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pernah sebut bahawa syirik ini ada dua. Ada syirik yang jali ataupun dinamakan syirik yang besar, syirik akidah. Ada yang dinamakan syirik khafi, dinamakan juga syirik kecil. Kita orang Melayu ni, orang Islam ni mungkin sangat menjagalah daripada syirik-syirik besar, menyembah berhala dan seumpamanya. Tapi mungkin kita alpa ataupun tak sedar kadang-kadang berlaku syirik khafi, syirik kecil. Walaupun syirik kecil tidak membatalkan iman. Syirik kecil tak batal iman, tak jadi kafir akidah kita. Tetapi syirik kecil ini di mana boleh menghapuskan pahala-pahala yang kita buat. Pahala yang kita buat, ibadah yang kita buat, perjuangan yang kita buat, dakwah yang kita buat, termasuk saya yang mengajar ni, tak dapat pahala. Jadi orang ni kita tak sedar. Baguslah maknanya kita jaga dan sangat menjaga daripada melakukan syirik-syirik besar, syirik-syirik jalil. Tetapi bahaya juga syirik kecil ini. Walaupun bahayanya tidaklah membatalkan iman, tetapi membatalkan pahala-pahala ibadat kita. Sedangkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sangat berhajat kepada pahala, sangat berhajat kepada amal soleh yang diterima oleh Allah. Apabila ada syirik kecil ni, Allah Subhanahu wa taala tolak. Walaupun semayang cukup rukun,
Semayang cukup syarat. Tapi apabila syirik kecil ada, yang mari riak, mari menunjuk-nunjukkan, maknanya menghabiskan pahala. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW cerita pada hari kiamat, Allah Ta'ala memanggil 3 golongan orang saleh, orang yang beramal dengan amalan yang baik. 3 golongan dipanggil. Yang pertama, panggil orang yang berjihad pada jalan Allah. Bukan berjihad pilihan raya, berjihad perang, ma'rakah fi sabilillah, yang boleh mati syahid. Boleh mati syahid. Bila dipanggil, di mana cerita ini untuk menjadi soalan awal, supaya orang yang beriman ini ambil jaga. Awal-awal lagi Nabi kabadah bahawa berlaku orang seumpama ini. Apabila dipanggil atas dunia dulu, antara soalannya membuat apa? Antaranya, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata dia berjihad. Allah Taala kata bohong. Membohong. Membohong. Dia kata sungguh. Lalu Allah Taala beritahu berjuang dulu, nak tunjuk hero, nak tunjuk hebat. Maknanya ada riak. Maknanya buat adanya syirik kecil, yang perlu dijaga maknanya oleh kita orang Islam. Apabila kita buat baik, kena jaga. Buat jahat, kih lain pula, kena jaga hak lain pula. Buat baik, kena jaga juga. Jaga takutnya mari ikut dalam tu. Kalau yang mari kita buang, tak apa. Mari, kita tak boleh nak halang, nak buat lagu mana dia mari. Tapi ia nak lekat dengan kita buang. Buang. Kalau tidak, ia mari, kita jadi dah ikhlas. Bila dah jadi ikhlas, Allah Ta'ala kata, mu ni nak tunjuk ke orang, nak tunjuk mu berani, nak tunjuk mu bekai, nak tunjuk mu hebat. Lepas dalam neraka. Panggil pula yang lain, Nabi kabawa supaya kita elok. Seorang lagi dia beritahu dia ni pemurah. Allah, wahai sangat tolong orang, bagus. Memang kena tolong orang, bagus. Pemurah, sangat pemurah. Membuat apa? Saya ni wahai derma, jihad, derma, bantu perjuangan, bantu dakwah, bantu orang miskin. Allah Ta'ala kata pelawak juga. Pelawak juga. Dia kata ya, dia buat sungguh. Lalu Allah Ta'ala kata membuat ada syirik kecil, membuat untuk lain, bukan untuk aku, bukan kerana Allah. Siapa pula dalam neraka. Cerita ni bukan nak suruh kita tak derma. Cerita ni bukan nak suruh kita tak berjuang. Berjuang kena berjuang, berdakwah kena berdakwah, derma kena derma. Tapi ia nak kabarnya supaya jaga. Yang ketiga pula, baca Quran. Baca Quran. Dia kata dia wahai baca Quran. Allah Ta'ala beritahu pelawak. Barang dalam hati orang lain tak tahu, Allah je boleh kata pelawak. Allah jadi pelawak, boleh kata pelawak, orang lain tak nampak. Kita ni kalau tengok orang berangin lagu mana pun dia baca Quran, kita tak boleh nak kata dia tak ikhlas, kita tak tahu. Kita kena kata sangka baik. Dia panggil sangka baik, dia bagus. Walaupun kita nampak macam ni berangin ni, tapi tak boleh juga, tak boleh. Ujian kepada orang yang suara sedap, ujian orang yang ada suara menarik. Termasuk saya orang mengajar pun kena juga. Orang mengajar macam saya pun, maknanya saya kena jaga. Orang waktu kan dengar ni, dia macam lebih kurang sama gitu level dia tak berani sangat bab-bab gini. Orang hak duduk depan, hak angin datang, kalau orang main uar kau, hak angin datang tu kuat. Siapa cacang kau tahu uar, saya baru tahu orang main uar cacang. Dia kata gini, saya ingat main gini dia kata, baru nombor 1. Oh, lagu tu kau main uar, ya ukur lagu tu. Jadi maknanya angin datang ni memang dia kuat. Kan saya duduk depan gini, orang jadi Tok Bilal, orang jadi Tok Imam,
Orang duduk depan orang kan, pemimpin, oh dia kena jaga sungguhlah. Harap-harap kita taklah diselamatkan oleh Allah. Allah bagi ke dia tu pandai kuliah, pandai ceramah, besar ujian dia. Angin dia tu kuat tepuh dia. Orang suara azan sedap, orang baca Quran sedap, orang jadi tok imam sedap, kuat dia mari. Dia kena jaga lebih pada orang lain lah. Nak buat lagu mana? Terpaksa. Tuhan beri hadiah, comel dah. Suara kita sedap. Kebolehan kita pandang, tapi terpaksa kena jaga. Tak jaga, orang tak nampak. Kalau orang nampak, boleh orang tolong tegur-tegur. Barang dalam perut ni barang tak nampak. Jadi akhirnya dia baca Quran pun tak masuk dalam neraka. Bukan tak beri baca Quran, bukan tak bagus suara sedap. Kena suara sedap, orang ada suara sedap, anugerah daripada Allah untuk panggil orang mari semayang. Supaya orang mari minat kepada semayang. Suara sedap. Orang dengar tepi jalan tu, dia mari rasa nak semayang. Maknanya kelebihan besar Tuhan bagi. Anugerah daripada Allah. Tapi orang tu kena jagalah. Saya pun gitu juga kena jagalah. Ya marilah. Saya dulu masa budak-budak dulu pun gitu juga. Maknanya suka azan ni. Kita jadi tok imam pun kita tiru Sudaisi dulu. Adalah juga sikit tapi lebih. Ustaz Luqman lagi. Tapi ada barang tu. Kena juga ganggu orang tu yang mari. Yang mari dalam kepala. Mari-mari. Orang tak tahu saya pergi sembahyang di Masjid Usila tu. Saya tengok orang baru balik Mesir, kawan-kawan budak-budak. Kata awak jadi tok imam lah. Dia tak tahu kita duk bolok dalam perut ni takut. Apabila baca hadis tu Allah kata lesarlah. Pahala dah banyak dah. Perang fisabilillah dah. Derma pula tak ada fitih. Cuma kebetulan pergi sejid jadi tok imam. Lepas tu baca hadis tu Allah. Kalau mampu hak ni blok selagi habis. Apa masjid? Tengok kawan-kawan balik Mesir apa, sila ke dia. Dia pun jadi tok imam. Duduk belakang ni lain sikit. Angin tu mari tapi lain sikit. Jadi nak ceritanya syirik kecil. Tapi syirik kecil ni walaupun ia tak jadi kafir akidah, tak membatalkan iman, tapi membatalkan pahala. Jadi kita ni maknanya agama kita ni ajar hak dalam dengan hak luar. Barang dalam, kakak dalam ni dia ajar. Ajar ikhlas. Ajar tak mahu jadi riak. Tak mahu jadi sum'ah. Tak mahu jadi takabur. Mana Islam kita ajar hak dalam, hak luar. Dua-dua dia ajar. Pasal kalau dalam saja, tak jadi gawa juga. Molek dalaman, luar tak jadi kau. Molek luar, dalaman dah jadi, tak jadi kau. Tapi biasanya kalau molek dalam, hak dalam dia akan jaga hak luar ni. Biasanya gitu. Biasanya gitu. Dia akan jaga hak luar ni jadi comel. Dalam dia tu proses maknanya. Dia jadi raja. Macam dalam hati sebut tu, hati ni dia raja. Molek barang dalam, molek barang luar. Secara dasarnya begitu. Jadi maknanya Islam yang Allah Ta'ala beri ke kita ni nak suruh jadi molek dalam dan molek luar. Mana kalau kita orang Islam ambil dua-dua tu, Allah comel lah. Comel maknanya. Jadi seterusnya dalam kalangan ratusan berhala yang wujud di tanah Arab. Ratus maknanya berhala. Berhala mana paling masyhur? Ia adalah berhala yang paling lama antara berhala-berhala. Berhala yang menjadi sembahan dan pujaan masyarakat Arab. Berhala itu terletak di pantai Laut Merah. Orang Arab memuja berhala ini dan meletakkan ibadah korban, meletakkan korban di sekelilingnya. Mereka juga memberikan hadiah kepadanya. Manusia ni apabila Nabi-Nabi tak ada, dulu sebelum tu Nabi Ibrahim ada, comel dah. Comel. Apabila Nabi Ibrahim ada, beki dia jadi molek apa gitu gini, apabila mati, bukan sahaja dia rosak, dia rosak dalam akhlak, dia rosak dalam bab pakaian,
dia rosak dekat politik, dia punya rosak sampai ke sembah berhala. Sembah berhala. Bawa sembah berhala ni bukan orang tapi sudu ni, orang agama yang bawa ni. Bukan orang tapi sudu. Yang reka-reka agama ni, orang pakai serban, orang pakai jubah, orang panggil ulama, orang panggil tok guru. Saya tak sampai nak percaya. Sembah berhala nak erek sampai sembah berhala tu, kalau sampai sudu yang ajak, tak ada orang nak ikut. Kau nak percaya, nak baca dalil mana? Nak baca hujah mana? Tak boleh, tak ada orang ikut. Dia bunuh dia orang. Tapi apabila orang pakai serban bawa, orang pakai jubah bawa, orang jadi ustaz yang bawa, orang jadi ulama yang bawa, orang jadi tok guru yang bawa, ada orang ikut. Syiah nu. Kalau orang barang bawa, kena jadi Syiah. Tak ada orang nak ikut Syiah nu. Tak ada orang nak ikut. Kalau adalah 4 orang nak ikut. Orang buat ajaran sesat ni, kalau bukan jadi tok guru, bukan jadi ulama, bukan jadi ustaz, adalah 10 orang, 20 orang, 100 orang tinggi. Tapi apabila orang ni orang agama, orang yang ada warak, orang yang nampak ada comel dari segi agama, dia bawa rosak. Akhirnya dia sembah berhala. Beratus berhala di Mekah. Siapa yang bawa ni? Yang bawa ni orang agama. Berhala ini adalah berhala yang paling dihormati oleh masyarakat Aus dan Khazraj. Aus Khazraj ni orang Madinah. Malah mereka sanggup mencukur kepala bagi melakukan tahallul dalam ibadah haji di sisi berhala mana. Tengok, haji tak tinggal lagi. Haji tak tinggal lagi. Kalau tinggal ada haji, ialah mungkinlah orang nampak tak ada agama. Haji ada, ibadah haji ada, tapi reka dah. Reka dah. Cukur rambut pula dah. Dekat berhala tu, nampak agama. Sebab tu agama ni adalah wahyu daripada Allah. Mazhab ni pandangan-pandangan ulama. Politik ni pandangan-pandangan ulama dan ahli politik. Tapi agama yang asal tu, agama yang sebenarnya itu adalah wahyu daripada Allah. Kita tak ambil. Kadang-kadang ada benda-benda yang direka baru ni ditepek dengan agama. Orang buat dah. Orang buat. Tapi barang tu tak ada pun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dah orang buat dah. Siapa yang buat? Orang pakai serban, orang pakai jubah. Orang duk main kubur kadang-kadang. Minta sampai ketuk-ketuk apa kubur dalam tu. Panggil orang dalam tu. Kalau orang pakai topi sudah buat apa nak ikut? Dah orang buat tu orang kata wali dia tu Allah. Orang alim tu orang kata. Ustaz tu hujan nak basuh. Dia pun buat. Masyarakat tengok kok mabuklah. Dah dia orang hebat, orang ada nama. Nabi mari pun dia nampak. Pacar kalau mata ambil berkursi dekat dengan dia. Orang lain tak sapa makam tak nampak. Kadang-kadang cerita mimpi Nabi pula. 5 kali 6 kali dah dia mimpi Nabi. Orang tepek dah ke dia pula. Dia cakap panda pula. Orang tepek pula cerita Nabi. Ya sungguh ke tidak wallahu alam, tapi orang tepek dah ke dia. Pas kita ramai ni pula bila sebut mimpi Nabi, wajib betul. Dosa dia ingat. Wajib wali pula dia. Wajib masuk syurga pula dia. Padahal mimpi Nabi sahih ke tak sahih, tak ada kaitan dengan wajib masuk syurga. Tak ada. Bukan kaitan dengan wajib masuk syurga. Pengiktirafan begitu juga di zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar memuji seorang tokoh guru Al-Quran yang mahir. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Beri tepat ke dia suruh mengajar. Akui kehebatan dia. Di zaman Sayyidina Ali, dia bunuh Sayyidina Ali. Dia baca wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sesiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu kafir. Dia bunuh Sayyidina Ali. Siapa yang mengiktiraf dia? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni bukan orang barang. Orang hebat, laluan dia pun iblis tak lalu. Jadi maknanya kadang-kadang kita tak sedar barang tu. Mari ulama-ulama besar dunia contoh. Akui contoh. Ustaz ni hebat ni. Hebat ni. Hak hebat dia lah. Hak salah. Hak betul.
Ada orang luar mari, kadang dia mari minta derma, dia cari derma. Dialah dia orang hebat, dia orang besar. Dia pun tunjuklah orang ni hebat, orang ni hebat. Hak dia tu kan kata hebat-hebat tu, dia bukan Nabi. Kalau Sayyidina Umar sekalipun, belum tentu akhir hayat dia comel. Dah kita nak nilai lagu mana? Kita nilai dia semasa. Semasa, betul-betul lah masa tu. Salah-salah lah masa tu. Kalau kita pakai nilai mimpi, nilai orang akui dia ada PhD, 18 PhD, bukan. Nilai yang dia ialah betul dengan Quran, betul dengan sunnah, maka betul. Selain Manat ialah Al-Lata. Berhala ini terletak di Taif dan dijaga oleh Bani Thaqif, orang Arab Quraisy dan kabilah Arab yang lain memuliakan berhala ini. Sebaik sahaja kota Mekah dibuka oleh tentera Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Sufyan bin Harb menghancurkannya. Jadi bila Nabi masuk ke Mekah, setelah Nabi berhijrah berhijrah ke Madinah, bertapak di Madinah, dan akhirnya balik ke Mekah untuk sementara pembukaan Makkah. Di masa itu, apabila selesai pembukaan itu, Nabi SAW suruh Abu Sufyan bin Harb supaya dia pecah. Dia pecah berhala tu. Di berhala ni antara berhala yang dipuja oleh orang Quraisy. Berhala Al-Uzza pula terletak di jalan ke arah negara Iraq. Berhala ini paling dimuliakan oleh orang Arab Quraisy. Mereka selalu menziarahi dan mengadakan sembelihan korban di sisinya. Mereka juga menamakan anaknya dengan nama berhala itu. Boh nama anak-anak pun boh nama berhala. Bahkan bersumpah dan menyebut namanya ketika melakukan tawaf di Baitullah. Masyarakat yang menjaganya ialah Bani Salim. Selepas pembukaan kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Khalid ibn Walid supaya membinasakannya. Jadi maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan berhala-berhala ini di Makkahul Mukarramah, di tanah haram ni, di mana dulunya banyak, hatta sampai dalam Masjidil Haram berhala-berhala ni. Dan ada berlaku pelik apabila sahabat nak pergi katak, nak binasakan ni, macam ada bergangguan, ada macam makhluk halus, ada jin yang halang. Maknanya ada benda pelik lah, ada benda pelik. Jadi kadang-kadang orang kita ni apabila pelik, rasa betul, rasa betul. Dan pernah juga berlaku orang Yahudi, apabila Nabi SAW suruh sahabat pergi bunuh, tikang dahulu. Bila tikang dahulu, akhirnya tikang di bawah ketiak baru masuk pisau. Jadi berlaku benda-benda pelik. Orang kafir pun ada berlaku benda pelik. Berhala dia pun ada berlaku benda pelik. Benda pelik ini bukan nilai yang betul ataupun salah. Betul salah bukan nilai yang situ. Jadi Nabi SAW mengarahkan kepada para sahabat untuk membersihkannya. Ketiga-tiga berhala di atas dianggap sebagai anak-anak perempuan Tuhan. Mainnya reka pagi tu lalu. Allah Subhanahu Wa Taala menolak pembohongan mereka dengan firman-Nya, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalisatal ukhra alakumuz dzakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun diza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan.
in yattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Maksudnya, sesudah kamu wahai Muhammad, wahai kaum musyrikin, wahai kaum musyrik Mekah, mendengar keterangan yang membuktikan kekuasaan dan keagungan Allah, maka adakah kamu nampak bahawa Al-Lata, Al-Uzza serta Manat yang ketiga, yang bertaraf rendah lagi hina itu, layak disembah dan dianggap sebagai anak-anak perempuan Allah? Layak ke disembah batu-batu tu, berhala-berhala yang tidak bernyawa, layak ke sembah? Lepas tu pergi letak pula berhala itu sebagai anak perempuan Allah. Patutkah kamu membahagi untuk diri kamu sendiri anak lelaki, mu ambil anak lelaki yang kamu sukai, dan untuk Allah anak perempuan yang kamu benci. Orang Arab masa tu anak puang dah apa suka. Jadi hak anak lelaki ambil ke dia, hak puang beri ke Allah. Pembahagian yang demikian sudah tentu sesuatu pembahagian yang tidak adil. Benda-benda yang kamu sembah itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan datuk nenek kamu menamakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Mereka yang berbuat demikian tidak menuruti malaikat sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsunya, padahal mereka sesungguhnya datang kepada mereka petunjuk daripada Tuhan mereka. Apabila sembah berhala ni siapa i'tiqad dalam perut ni, kepercayaan manusia ni, kalau orang beki memang marah. Apa-apa pun, apa-apa pandangan pekoh ke, pandangan politik ke, pandangan akidah ke, bab akidah ke, kalau beki orang pegang dah ni memang marah. Makan masa maknanya. Jadi sebab itu apabila kisah berlaku macam ni, Allah dah atur ulama-ulama dak mampu. Ulama tak mampu nak pergi beki sembah berhala ni. Abu Jahal, Abu Lahab, penduduk Mekah ni yang sangat kuat dengan akidah berhala ni, Allah Ta'ala tahu kuatnya ialah Nabi SAW. Kuat apa? Kuat sabar. Kuat apa? Kuat akhlak. Kuat apa? Kuat ada rasa kasih untuk selamat, rasa kesian kepada orang sembah berhala, mati dalam keadaan syirik. Jadi bukan senang maknanya. Kalau atur orang barang-barang sekadar ulama yang tidak maksum tu, maka jawab dia bokeh. Bokeh tu banyak benda lah. Kadang-kadang jadi marah dak lalu, jadi benci dak lalu. Sedangkan dakwah memerlukan kasih sayang, dakwah memerlukan akhlak yang mulia, dakwah memerlukan rasa kesian, rasa sayang nak selamat. Apabila tentangan kuat ni, kat tangan tak ada, minta binasa, minta mampu, minta bahan tanah. Jadi tak mampu. Akhlak pun kita dak nak jaga. Sabar kita dak nak jaga. Jadi Allah Ta'ala terpaksa atur nabi-nabi, nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, supaya menjadi contoh. Bukan saja mampu, mereka ni bawa contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh yang terbaik. Di samping itu banyak lagi berhala lain yang disembah dan dipuja oleh mereka dan diletakkan berbagai-bagai nama. Mereka
kadangkala tidak beriman secara mendalam dengan berhala-berhala itu. Ada yang menganggap ia sebagai anak-anak Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga yang menganggap ia sebagai anak Allah, dan ada juga yang menganggap ia sebagai perantaraan. Hal ini sebagaimana yang disebut di dalam ayat yang ketiga surah Az-Zumar. Sebelum ini mereka juga menjadikan berhala tersebut sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sembah berhala pun begitu juga. Ada yang sembah berhala tu memang dia bersemangat menganggap berhala tu Allah. Allah betul dah, ataupun Tuhan betul. Dan ada juga orang yang sikit dia anggap sebagai perantaraan je. Jadi dua-dua ni menjadi syirik, menjadi kufur akidah rosak. Tapi apa yang berlaku kita sekarang lain. Jadi cerita ni kena ceritalah, tetapi pertarungan hak kita pula kita kena beza balik. Kadang-kadang kita main cerita-cerita hak lama dulu, pas kita berasa hak depan kita ni hak dulu juga. Hak lawan kita ni kafir macam hak Abu Jahal Abu Lahab juga. Tidak sedar kadang-kadang. Kita memang kena cerita. Macam cerita perang. Mari seorang cerita perang Uhud. Mari seorang cerita perang Badar. Perang Badar. Tak salah pun cerita. Pasal barang tu dalam Quran, ada dalam sejarah, dalam sirah. Tapi apabila cerita tu, ceritalah balik, kona balik, bukan menggalakkan supaya bermusuh. Cerita tu terpaksa kena cerita. Tapi dalam cerita tu tak boleh gambar hak kita cerita perang Uhud tu ada learning. Dia cerita pula lawan dengan Pilihan Raya, macam apa dia hak lawan dulu pula, lawan Uhud, lawan Badar pula. Itu satu. Yang kedua pula, jangan panah lain tu supaya berlaku kebencian. Jadi sebab tu di zaman-zaman macam sekarang, zaman kita orang sama orang Islam, lepas tu zaman dakwah, zaman pilihan raya, banyaklah cakap akhlak sepatutnya. Kuliah-kuliah ke, khutbah-khutbah ke, bukan kira nak panah nak suruh berlawan semua. Berlambak-lambak cerita akhlak mulia, berlambak-lambak cerita akhlak apa dia takwa, cerita rahmah, cerita jiran, cerita para pemuda, cerita bab semayang, cerita bab puasa, cerita bab tutup aurat, cerita bab apa dia panggil bab riba, cerita bab hidup kasih sayang. Banyak kali ikut cerita ni lah yang sepatutnya duduk berlega dalam suasana dakwah ni. Dah tak boleh cerita bab perang lah. Tak boleh cerita bab perang. Kena kerak ayat perang ni. Boleh cerita, janganlah kerek. Nak minggu perang, nak minggu perang. Jadi kalau perang, satu hal. Yang kedua pula, ketika cerita perang tu, gambar depan kita ni, hak lawan kita, hak macam hak kita lawan cerita ni pula. Dua. Yang ketiga pula, pergi panah lain pula. Jadi berlawan beci lah. Jadi beci lah, jadi mampu humong lah. Tubik doa-doa binasa pula. Cuma kebetulan je doa ke bahasa Arab. Tok khatib doa ke bahasa Arab kita dah faham. Tapi doa-doa tu kalau kita perhati molek, ya Allah, minta apa benda ni? Binasa minta. Antara hak saya kaji ulang, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina. Wahai Tuhan kami serahkan kepada Engkau batang-batang leher musuh-musuh kami. Kok musuh kami pula? Ingat perang Badar. Badar duduk sesama Islam. Pergi bahan doa tu. Patutnya doa, wahai Tuhan buka hati. Wahai Tuhan jadilah kami ni orang baik, belaka sama-sama baik. Wahai Tuhan jadilah kami orang yang berakhlak mulia, orang yang memuliakan jiran, orang yang memuliakan tetamu, orang yang memuliakan orang miskin, orang yang suka tolong orang miskin. Patutnya doa lah barang tu. Jadikan kami semua, wahai Tuhan, orang-orang yang boleh berdakwah, mampu berdakwah, ajak orang kepada Islam walaupun sepatah. Wahai Tuhan, jadilah hati-hati kami ni bersih. Patutnya doa lah lagu tu. Doa kena harap Allah. Pada doa tu duduk di Palestin. Kalau dulu perang Badar, perang Uhud, Khandaq. Kalau sekarang di Palestin, berapa di Malaysia?
bubuh di Malaysia, letak sama kita orang Islam. Jadi kalau lagu tu maknanya dakwah akan jadi rosak. Jadi penhalang. Pasal dakwah ini memerlukan kepada kasih sayang. Dakwah ini memerlukan kepada akhlak. Apabila mari kebencian, mari perbalahan, dakwah saka. Barang tu saka. Macam orang nak ngai. Tak nak ngai lepo jorang. Lepo tali, lepo upang. Budak-budak duk main dekat orang ngai, doba. Tapi budak-budak ambil batu tagu, degung. Dah ikan mana nak makan. Jadi maknanya benda tu tak kenalah. Kalau nak tuba tak apalah. Jadi apabila kita ambil muwajahatus silmi dia panggil. Orang ikhwan, orang dakwah, dia memperkenalkan satu kaedah muwajahatus silmi. Berdepan secara damai. Kalau kita kata damai, mulut kita comel lah. Doa kita comel lah. Dakwah kita comel lah. Kuliah kita comel lah. Khutbah kita comel. Baru ia jadi kena dengan muwajahatus silmi. Tapi kalau kita ambil muwajahatus silmi, cara tu cara beci, cara tu cara perang, cara tu cara permusuhan, tak jadi, tak berlaku. Itulah juga kita cakap bab penyatuan ummah. Penyatuan ummah ni dia memerlukan kepada akhlak. Penyatuan ummah ni memerlukan kepada maafan. Penyatuan ummah ini menolak takfir, menolak asabiyah, menolak kebencian. Kalau barang tu ada, raunglah kita raung penyatuan ummah. Mana jadi? Kita duk kutuk orang, kita duk maki orang, kita duk ukur orang, kita nak buat penyatuan ummah. Punuh jahanam. Memang tak belaga. Maksudnya, kalau main bos keru di kereta, cabut daya. Punuh. Pasal tak kena maknanya dengan hak kita letak tu. Jadi sebab tu, apabila kita baca hak dulu, kita tengok hak dulu tu, kena tak dengan realiti. Hatta Isyuk Qaradawi kata, bak pekoh tu, hak 800 tahun tu, hak 1000 tahun, hak zaman Imam Syafi'i, ada kadang-kadang terpaksa kena tukar pandangan sekarang. Tu baru bak pekoh. Bak pekoh. Hatta Qaradawi kata, kalau ada Imam Syafi'i pun, kadang-kadang dia tukar pandangan dia. Bukti daripada Iraq dia pergi ke Mesir dia tukar. Dah kalau hari ini, kalau dia ada lagi dia tukar. Antaranya pandangan-pandangan dia dalam politik, pandangan-pandangan dia dalam sistem pemerintahan. Jadi maknanya apabila cerita zaman Nabi, tak boleh stokor ambil Islam ni, tak boleh. Punah habis. Punah tak kena. Semayang kena ambil stokor. Agama kena ambil stokor. Pendekatan berbeza. Situasi, zaman, orang berbeza. Politik berbeza. Sebab tu kita kata, kereta, kenderaan kita tak ambil zaman Nabi. Tak ambil kenderaan zaman Nabi. Dia nak ambil unta, kita nak naik kereta. Rumah kita tak ambil zaman Nabi. Zaman Nabi buat dengan seluk. Kita buat dengan semin. Tapi apabila agama, apabila semayang, Nabi SAW kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam aku semayang. Tapi politik tidak buat suruh macam dia. Tak buat pendekatan, tidak buat suruh ikut dia. Ibadah haji, khudhu anni manasikakum. Ambillah ibadah daripada aku. Ibadah haji kamu. Ambil cara aku. Tapi apabila mari bab duniawi, tak boleh. Nabi pun apa dia tak suruh. Hatta makan pun Nabi tak suruh makan roti. Bebas. Jubah pun dia tak suruh kita pakai jubah. Tak ada pun. Ada hadis suruh pakai jubah. Ini pakai yang Arab. Kita orang Melayu pakai baju Melayu. Nak pakai Arab pun tak salah. Tapi bukan begitu cara agama menerapkan pemakaian tu. Orang kata Nabi makan daging, makan kambing. Dah nak makan ikan kat mana? Di Madinah. Jadi orang kata ni sunat makan daging. Sedap oleh dia. Jadi maknanya gambar-gambar cerita tu, hak betul hak di zaman Nabi tu, terpaksa kena pula di zaman sekarang ni. Kita kena tahu bahawa hak Nabi khabar tu agama ke politik. Syekh Qaradawi kata, ambil segala kehidupan Nabi tu, cek balik. Hak ni, hak Nabi buat ni agama ni. Hak ni Nabi buat ni sebagai Nabi ni. Hak ni sebagai ahli politik. Hak ni sebagai tentera, ketua tentera. Hak ni sebagai ayah.
Kita dengar ulama-ulama cerita Nabi SAW ketika berkhutbah, merah mata, tajam mata dia. Kita pun buat gitu jugalah. Kalau ceramah, backhand. Rupanya cek-cek Nabi ceramah bala tentera. Masa nak pergi perang tu, jadi Nabi nak bagi semangat ni, nak bagi semangat. Jadi kena backhand lah, bersemangat dengan matanya tajam. Jadi kadang-kadang bermusuh dengan semangat dakwah. Dia nak perang je. Ni hak dunia, hak Arab pun. Duduk dalam muktamar, apabila Persatuan Ulama Dunia panggil seluruh ulama dunia ni, ulama hak jadi ustaz dunia ni, panggil. Suruh bercakap wakil-wakil yang ada ni. Sebut bagaimana hubungan kita dengan kafir. Ada hak yang backing tu baca ayat. Wa qatilul musyrikin kafah. Dan Allah kata berfirman, perangilah semua orang musyrik ni, semua sekali. Dia baca ayat tu. Qaradawi duk perhati, saya baca tulisan Qaradawi cerita. Dia pernah kata dalam mesyuarat muktamar. Baca, "Qul ya ayyuhal kafirun." Wahai orang-orang kafirun, lakum dinukum, bagamu agamamu, bagi aku agamaku. Maknanya tak nampak kat Allah, ayat Allah dia tak baca. Dia nampak mung aku. Mung sembah Tuhanmu, aku sembah Tuhanku. Lepas tu ayat pula waqatilul musyrikin kafah, perangi semua. Jadi macam ketika baca tu tinggal ayat-ayat dakwah ni. Ayat-ayat akhlak, ayat-ayat baik dengan orang kafir ni nak tarik So kalau cerita dia perhati tengok lok dia. Dia lok ulama juga. Ngamuk je, panas suasana. Waktu bik dalil ni, ada sungguh dalil tu. Tapi dia tak campur dengan dalil dakwah tu. Dia tak tengok situasi tempat yang mereka duduk. Duduk kat mana? Awak duduk kat mana? Sesama Islam. Akhir baru Qaradawi pun kulahlah. Jadi ulama-ulama ni ada hak jadi pakar kau. Sebab tu ada setengah ulama dia pakar maqasid, dia panggil. Dia pakar maqasid. Ada ulama dia pakar hadis. Kat hadis tu ambil dia. Kat fiqh jangan. Kecuali lebih dua-dua. Ya dua-dua nak hak banyak ni payah. Setengah tu kat dia boleh hadis dia boleh. Akal kita ni kadang-kadang terhad. Jadi nak cari hadis sahih, cari dengan dia. Nak tafsir hadis, cari dengan pok fiqh pula. Tapi bukanlah kata ulama-ulama hadis tu tak pandai fiqh. Ada yang alim juga fiqh. Tapi kadang-kadang berlaku begitu. Jadi sebab tu ulama-ulama ada setengah tu bab akidah kena ambil dengan dia. Bab hadis kena ambil dengan dia. Bab fiqh kena ambil dengan dia. Bab tasawuf ambil dengan orang ni. Bab politik kena ambil dengan orang ni. Dia tak boleh 4-5 dahak. Jarang-jarang hak boleh 4-5 dahak ni. Jadi sebab tu kita maknanya dalam melihat apa dia agama ni, fiqh ni, kena tengok kepakaran seseorang tu, baru kita boleh ambil hak betul maknanya. Baru kita jadi comel dalam memahami Islam, memahami fiqh, memahami akidah, memahami tasawuf, dan kita tidak ta'assub. Kita nak hak betul maknanya. Siapa sahaja bawa betul dalam bab apa pun kita ambil maknanya. Hak betul, kerana hak betul itulah yang betulnya. Hak betul itulah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kita bukan tengok dia panggil batang tubuh, bukan tengok dia panggil CJ ataupun pemakaian. Sebab itu ulama al-Imam Az-Zahabi kata ke guru dia, "Syaikhi habibun ilayya walakinnal haqqa ahabbu ilayya." Aku sayang kepada guruku, tetapi kebenaran itu terlebih sayang kepadaku. Dan sebab itu ulama juga kata al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Kebenaran itulah yang sepatutnya kita ikut. Jadi sebab itu maknanya kita orang Islam kena faham Islam yang sebenar, kena faham fiqh yang sebenar, kita faham fikrah Islam yang sebenar. Di dalam masyarakat yang berbagai-bagai ni macam-macam cara dan fahaman yang dibawa, dan akhirnya apabila kita tidak menilai kebenaran, maka kita jadi ta'assub dan balas sesama sendiri. Sebab tu ulama-ulama sepatutnya dia kena bawa pemikiran wasatiyah, pemikiran iktidal,
pemikiran kasih kepada kebenaran lebih kasih daripada tokoh-tokoh. Dan mereka para ulama ni asatizah sepatutnya berlapang dada, berajar ukhuwah Islamiyah, ajar mencari sesuatu yang benar, yang paling benar, cari keutamaan, utama dan lebih utama, wajib dan lebih wajib, supaya kita letak sesuatu benda itu tepat dengan apa yang dihendaki oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru jadi kita hidup aman damai, dunia baik dan akhirat baik. Jadi sekadar itulah sahaja. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.